Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman? Rawahu Muslim. Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan mengikut jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang engkau maksudkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis ini popular lah. Hadis yang menjelaskan inilah dua golongan yang tidak akan berdiam diri, yang tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan umat Islam, sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 120. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, yang bermaksud dan selagi tidak akan redha, yakni Yahudi dan juga Nasara. Yahudi campur Nasara sama juga Bani Israel. Hadirin. Dan selagi tidak akan redha Yahudi dan juga Nasrani, sehingga kamu mengikuti millatahum, di sini bukan agama mereka, cara hidup mereka. Ya. Jadi ini dua golongan yang merupakan musuh paling utama. Tetapi di antara kedua-dua ini, yang paling jahat ialah Yahudi. Paling jahat. Ini berdasarkan surah Al-Ma'idah, surah 5 ayat 82. La tajidanna asyaddan nas adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Berdasarkan ayat ini, tuan-tuan dan puan, Yahudi nombor satu. Musuh umat Islam nombor satu adalah Yahudi. Sebab tu kita jarang dengar orang Yahudi masuk Islam. Betul tak? Kristian ni padri mana masuk Islam. Tuan-tuan kena tengok ayat 82 tu, yang kat hujung-hujung tu Allah cerita bagaimana hati orang-orang Nasrani. Mereka lebih lembut daripada Yahudi. Mereka mudah menerima Islam. Tetapi Yahudi ni nombor satu. La tajidanna asyaddan nas adawatan lilladzina amanu al-yahud. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling kuat permusuhannya terhadap orang-orang beriman, yang pertamanya ialah Yahudi. Kemudian baru Allah menyatakan walladzina asyraku, dan orang-orang atau golongan yang mempersekutukan Allah. Termasuk Nasara ni golongan musyrik lah. Sebab mereka meyakini bahawasanya Isa itu anak Allah.
Begitu juga yang lain yang menyembah berhala dan sebagainya. Baik. Keterangan umat Islam akan mengikut jejak langkah ataupun cara hidup. Millatahu ni cara hidup ke agama. Cara hidup. Sebab golongan Yahudi Nasrani mereka pun tahu, mereka sedar bukan mudah nak memurtadkan umat Islam. Tapi untuk menyesatkan mereka dengan cara hidup Yahudi Nasrani itu mudah bagi mereka. Umat Islam akan mengikut jejak langkah ataupun cara hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani, hinggalah dalam urusan yang kecil dan perkara-perkara yang tidak munasabah. Contohnya, jikalau orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang biawak yang kotor dan sempit sekalipun, orang Islam akan terus mengikut mereka. Zaman sekarang ini kita dapat melihat kenyataan sabdaan Rasulullah SAW ini, ramai orang Islam yang kehilangan pegangan di dalam kehidupan. Mereka banyak meniru cara hidup Yahudi dan Nasara atau Nasrani, sama ada mereka sedar atau tidak. Ramai orang Islam yang telah terperangkap dengan tipu hela Yahudi dan Nasrani, dan ramai pula yang menjadi alat dan tali barut mereka. Ya Allah, selamatkan kami daripada mereka. Habis. Dia pun kurang sikit je saya nak buat penambahan. Sebelum ni kita tengok dulu ayat yang saya baca tadi. Kalau tak salah ada tafsirannya, Al-Baqarah 120. Dan kedua-dua golongan inilah yang disebut dalam surah Al-Hijri lagi akan datang. Tadi kita baca walam tarbor. Ada huraian dekat bawah ni. Ayat ini memberi pengajaran kepada umat Islam bahawa orang-orang Yahudi dan Kristian ini itu akan terus berusaha sedaya upaya untuk memperdaya orang-orang Islam supaya mengikut kehendak mereka. Berbagai-bagai cara dan jalan yang mereka lakukan untuk merosakkan kepercayaan dan kepribadian orang-orang Islam. Dan kerana banyak yang tidak menyedari hakikat ini, maka bukan sedikit dari kalangan umat Islam yang terikut-ikut pada adat dan cara hidup mereka, semata-mata dengan alasan menurut peredaran zaman, sekalipun yang diikuti itu bersalahan dengan ajaran Islam dan bertentangan dengan nilai-nilai akhlak dan budi pekerti yang mulia. Hakikat ini wajib disedari, dan mana-mana yang telah terlalu wajib kembali ke jalan yang benar. Saya teringat sepotong ayat Quran yang lain dalam surah Al-Hijri, surah 15 ayat 91, di mana Allah juga berfirman tentang kedua-dua golongan ini. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin, orang-orang yang menjadikan Al-Quran ini beberapa bahagian. Apa maksudnya? Siapa mereka? Ayat 91 ada tafsiran, yakni orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani membahagi-bahagikan kandungan Al-Quran. Maksudnya mereka percaya kepada sebahagiannya dan menolak sebahagian lagi. Ada lagi ayat, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang disebut tentang golongan Bani Israel ini. Surah Al-Maidah ayat 85. Minta maaf, Al-Baqarah 85, bukan Al-Maidah.
Ayat yang bermaksud, adakah kamu percaya dengan sebahagian kitab dan ingkar akan sebahagiannya? Maka tiadalah balasan bagi orang yang memperbuat demikian di antaramu melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Nah, ini peringatan Allah. Perangai sikap Yahudi dan Nasara. Jadi kita jangan memahami ayat ini hanya ditujukan kepada Yahudi dan Nasara. Ini untuk membuktikan dakwaan saya, dengarlah tafsiran ini, tafsir Profesor Mahmud Yunus buku surat 18. Cuba dengar ya. Ayat ini sebenarnya terhadap kepada Bani Israel, Yahudi campur Nasrani ini. Tetapi untuk pengajaran kepada kita kaum muslimin, sesiapa yang beramal, sesiapa yang percaya atau beriman dengan Al-Quran separuh, kufur separuh, ini adalah amalan Yahudi Nasara. Macam tadi surah 15 surah Al-Hijri ayat 91, alladzina ja'alul Qur'ana 'idin, orang-orang yang membahagikan Al-Quran itu kepada beberapa bahagian. Ada yang mereka percaya, ada yang mereka tolak. Dan Yahudi Nasara ni pun sama aja. Nah, mereka ni di antara malaikat yang mereka suka Mikail, sebab Mikail bawa projek. Mikail dia bagi projek. Jibril mereka cukup benci. Kenapa? Karena Jibril ni dia menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari kalangan Bani Ismail ni yang dia marah. Tak nak ikut satu. Yang tadi kita baca dalam suratul Kahfi ayat terakhir tu, ayat 110 saya baca tu. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilai. Katakanlah, Allah suruh Muhammad beritahu kat kita, qul innama ana basyarun mithlukum. Aku dengan kamu ni sama dia. Nabi Muhammad ada perasaan sedih, suka, duka, gerak. Tetapi yang membezakan kita dengan dia ialah yuha ilai, aku dipandu dengan wahyu. Itu yang membezakan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pokok Yahudi dan Nasara ni tak boleh terima, kerana dia bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Ini bermulanya permusuhan, khususnya daripada Yahudi dan Nasara. Cuba dengar tafsiran ayat tadi. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Bani Israel, tetapi untuk pengajaran kepada kita kaum muslimin. Apa dia? Barang siapa yang percaya dan menurut sebahagian kitab tetapi meninggalkan sebahagiannya, maka ia mendapat kehinaan dan kesusahan di atas dunia, sedang di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Percaya? Orang Islam, orang yang melaku atau kaum yang mengaku dia sama Islam, tetapi amalannya separuh, sebahagian dia percaya, sebahagian dia tolak. Ayat ini menjanjikan penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita melihat hari ini ayat ini menjadi kenyataan. Umat Islam di mana-mana, di Rohingya ni, kan? Orang Malaysia berceramah dengan Pakcik Azmi. Rohingya ni asalnya ada 3,000 buah masjid. Sekarang tinggal lingkungan 265 masjid saja. Habis dimusnah, habis dibakar, dibuat kompleks dan sebagainya. Ini dahsyat. Kenapa berlaku? Dulu kita pun tak kenal, tak tahu kita ada Bosnia Herzegovina kan. Sewaktu mereka dalam Rusia kan, rupanya dia orang Islam, tapi kehidupan mereka macam kafir. Itu yang Tuhan nak, kena sembelih, kena bunuh. Ini dia. Tak lama lagi jangan panjang, Malaysia pun akan berlaku benda yang sama. Kalau umat Islam di Malaysia percaya sebahagian, kufur sebahagian. Hari ini pun kita dah kena hina lah. Tak bunyi lah Persekutuan Tanah Melayu tak ada apa lah. Tak payah bangga dengan Melayu, aprok Melayu. Kita kena bangga dengan Islam. Sebagaimana Umar Al-Khattab pernah berkata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam
famahma taranal izzah bi ghairi ma anzalallahu bihi adzallana Allah. Setelah dia menang dalam satu peperangan, ucapan yang pertama, ingat wahai rakyatku, ingat wahai tenteraku, kita ni dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Karena kita berpegang teguh dengan Islam, hari ini kita mendapat kemenangan. Tapi ingat, selama mana kita berpegang teguh dengan Islam, bila kita mula meninggalkan Islam, Allah akan menghina kita. Ini kata-kata masyhur Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang terkandung dalam kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak-anak. Cuba pergi cari tengok. Kitab ni memang menarik lah. Abdullah Marwan, ulama Mesir tu, kitab memang terkenal, memang mendapat sambutan lah. Itu kata-kata Sayyidina Umar. Ingat tuan, tak ada benda nak bangga ni. Melayu tak ada apa lah. Dalam bahasa India, ilia puci. Tambah lagi yenara kacracet hati. Tambah lagi tu cerita Melayu tak ada apa lah, nak bangga apa lah. Kita berbangga kerana pemimpin negara kita orang Melayu. Apakah dia cuba nak memartabatkan Islam? Tak ada lah. Ni ayat Quran ni. Apabila umat Islam berpegang dengan Al-Quran atau petunjuk Allah dan Rasul separuh-separuh, itulah balasan penghinaan. Cuba dengar lagi. Dia buat contoh. Banyak orang-orang Islam, kita lihat mereka mengerjakan sembahyang, Masya Allah, sembahyang tak tinggal tau. Puasa, haji, dah mula nak balik dah ni, jemaah haji dan sebagainya. Tetapi mereka mengambil hak orang atau hak negara. Dia sebut, bukan saya kata. Hak orang, hak negara. Mengaku orang Islam, sembahyang tak tinggal. Hak negara boleh sapu. Mereka hidup bersenang lenang. Hasil yang Allah bagi pada negara kita ni tidak memberi manfaat langsung kepada rakyat, bahkan rakyat hidup menderita. 1 April 2015 GST, Good Service Tax, akan dilaksanakan. Dan semalam saya baca Ahmad Star, memang ramai yang memang tak setuju. Walaupun disebut benda-benda harian tu yang beras ke apa tu tak kena lah, tapi yang lain-lain. Kenapa kita perlu membebankan rakyat? Sebab tu dalam soal pilih pemimpin ni bukan soal remeh-temeh. Tapi orang kita ni tak mau bila dengar Ustaz Syaril Long ke Nazmi Karim kan, Smackdown sama Nazmi Karim, dapat gelaran Smackdown pula kan. Sebab kami ni banyak sentuh soal politik. Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan tertipu dengan Yahudi Nasara yang mengajar kita memisahkan politik dengan agama ni. Nasrani, da'ma liqaisar wa ma lillahi lillah. Ini dalam kitab Injil Matius. Maksudnya dalam bahasa Melayu, serahkanlah urusan pemerintahan negara kepada maharaja, urusan agama kepada Allah. Maksudnya nak mentadbir, nak mengurus negara, biar kepada pemimpin. Buatlah cara kamu, tapi dalam soal nikah, kahwin, ibadat, ikut Islam. Betul ke? Ini ajaran kitab Injil Matius. Kita orang Islam ni wajib perlu berusaha sehingga tertegaknya politik Islam. Ni Nasara, Yahudi cukup syok ni. Kita tak mau politik Islam aja ni macam ni. Naiklah, siapa pun tak apa. Mari kita bahas sikit. Politik Islam, pengertian dan matlamat. Sikit je. Lepas tu kita akan cerita apa lagi perancangan jahat Yahudi Nasara yang kadang-kadang kita tak sedar. Politik ni bukan bahasa Inggeris pun kan. Bahasa apa pula? Saya pun tak tahu. Bangsa Mangku Ayun ke mana datang kita pun tak tahu. Melayu pun kita politik.
Arab kata siasat. Kan? Siasat itu politik. Siasat ni dalam bahasa Melayu ialah tata cara memerintah atau tata cara mentadbir negara. Itulah siasat. Arab kata siasat, orang putih kata politik, Melayu kata politik. Tapi dalam bahasa Melayu sebenar, pengertian siasat ialah tata cara memerintah. Bagaimana nak memerintah? Yang ni Islam aja. Nanti kita kemuka dari Quran. Dengar tak? Ulama menyebut politik Islam itu ialah iqamatul din wa siyasatud dunyawi. Ini bukan hadis, kata-kata ulama. Inilah politik Islam. Dengar makna dia. Iqamatul din, menegakkan agama, wa siyasatud dunyawi, dan mentadbir dunia dengan agama. Agama maksud undang-undang peraturan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena bumi ini bumi milik Allah, wajib kena ikut undang-undang dan peraturan hidup Allah sahaja. Jangan memandai-mandai. Orang kita ni solat cukup cantik, berjemaah 5 waktu. Bila soal politik, tak mau. Betul ke ni? Ya? Saya bukan nak cabar lah. Kalau rasa pandai, mai korum dana saya. Kalau rasa banyak sangat rujak. Nah, ni dalam ni pun ada. Cukup jelas muka surat 16. Wa in qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa maksud khalifah? Apa tanggungjawab khalifah? Yang tadi iqamatud din wa siyasatud dunyabih. Yang ni kitab Rumi muka surat 16. Kalau Jawi muka surat 13. Dengar elok. Apa tanggungjawab? Dan ingatlah ketika mana Allah menyatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Apa tanggungjawab khalifah? Cuba dengar. Khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi, mengatur, mengurus kehidupan manusia di bumi dengan berdasarkan wahyu itu wahyu pula, dan syariat Allah, supaya kehidupan manusia itu teratur dan mempunyai tujuan-tujuan hidup yang suci murni untuk mencapai keredaan Allah Azza wa Jalla. Jadi jelas, khalifah dipertanggungjawab untuk mengatur kehidupan manusia yang lain di muka bumi berdasarkan syariat Allah. Contoh kedua, tuan tahu tak Nabi Daud alaihissalam? Kan? Tuan pernah jumpa apa kat nganggur? Setelah beliau berjaya membunuh Jalut, beliau dikahwinkan dengan anak Talut, ditabar menjadi raja dan hakim. Pemimpin lah ni. Ini pemimpin lah ni. Jadi raja, jadi hakim. Dalam satu kes di mana seorang yang memiliki seekor kambing jantan ni telah didakwa mencuri seekor kambing betina milik seorang hamba Allah yang ada 99 ekor lebih itu. Semua gila. Lalu dihadapkan kepada raja dan hakim yang bernama Daud alaihissalam. Jadi dengar elok ni. Ini politik Islam. Dia sebagai raja dan hakim. Belum apa-apa lagi, Nabi Daud menyatakan awak ni zalim. Sebelum memberi peluang yang orang yang didakwa untuk membela diri, Allah tegur Daud. Dengar teguran Allah pada ayat 26 surah Sad. Inilah politik Islam tu yang kita tak mau ni. Nampak? Semayang ikut Islam memang betul dia kata. Oh, semayang nak berjemaah 5 waktu, nak ganjaran pahala. Politik tak mau. Inilah otak-otak sekular ni tuan. Jenis ni
Dia tak sedar, dia beramal dengan kitab Injil Matius. Rosak akidah. Apabila kita memisahkan politik suku, agama suku, siapa yang menyatakan demikian, confirm 3 suku. Ada pula Islam tak ajar politik. Ada tafsir Dr. Hamka tak sini yang jilid kat situ mana? Belakang. Siapa boleh cari lah? Kalau boleh, yang tahu cari yang ada surah Nahli. Kat belakang ada pun, adik cuba cari tengok. Jilid yang agak-agak 15, 16 ke ada. 15, 16, 17. Saya nak tunjuk kat tuan-tuan, ada dalam kitab tafsir. Ada tak 15, 16, 17, lebih kurang macam tu lah. Yang kita ni sibuk Islam kita solat, puasa, zakat, haji. Politik tak mau. 15, 16, ya, cuba bagi saya dulu. Dia ada tu. Cuba bagi tengok kat saya. Bawa. Apa saya cari cepat. Mana? Ya, surah ke-16 ayat 89 ada tafsiran Dr. Hamka. Ada sini ada tuan, terima kasih. Dengar ayat. Saya ada semua kitab ni kat rumah. Kan saya nak kentong tuan. Kalau siapa nak debat dengan saya, dia kena prepare dia elok, well prepared. Kan? Macam-macam kitab tafsir. Kan? Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'." Dan kami turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Kalau dalam bahasa Inggeris, every damn thing. Apa yang kamu nak tahu? Kan? Cuba dengar. Orang yang kata tak ada politik kan? Kalau tak salah saya ada lah dalam ni. Kalau salah minta maaf, lain kali kita cari lain. Ayat 89 tuan-tuan. Ayat saya baca tadi, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'. Kalau dah dengar pagi ni tuan-tuan, kena buat perubahan. Politik itu sebahagian ajaran Islam. Siasat, tata cara memerintah, tata cara mentadbir negara. Nanti tu ingat saya nak baca ayat yang Allah tegur Nabi Daud. Nah, sekejap kita baca dulu. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'. Kalau kita nak tolaklah tafsir Dr. Hamka, saya nak tanya, awak ada tafsirnya ya? Awak hebat lebih daripada Dr. Hamka. Tuan-tuan, ni nak dapat label Al-Azhar ni, dia dapat pengiktirafan, acknowledged by Al-Azhar ni. Bukan boleh tak suka-suka hati. Dan kami turunkan Al-Quran untuk menjelaskan every damn thing. Apa dia? Dengar elok. Ni tafsir dia. Apa sahaja keperluan muslimin telah cukup dijelaskan di dalamnya. Ni Qurannya. Urusan dunia dan akhiratnya. Sampai urusan nikah dan faraid, urusan perang dan damai, pemerintahan. Siasat apa dia? Iqamatud din wasiyasatud dunyabi. Siasat tu tata cara memerintah, menegakkan agama, mentadbir, mengurus bumi, mengurus dunia dengan agama. Agama ni undang-undang peraturan Allah sahaja yang kita sebut pada muka surat 16. Faham tak tahu? Apa tak faham angkat tangan. Apa tak puas hati datang tempat orang berdana. Ada dalam kita. Inilah otak orang Melayu ni kan? Oh, politik suku, agama suku. Kalau macam tu tak payah terima Islam. Islam agama yang tak sempurna. Berani kita kata. Ayat ini di antara dalil.
Lagi satu dalil, ma farratna fil kitab min syai'. Kami tidak abaikan apa sesuatu pun dalam Quran. Apa kamu nak tahu? Nampak? Soal pemerintahan, banyak ayat-ayat tentang perhubungan antara bangsa, sempadan negara, semua ada. Yang tahu mak saya tunggu. Nak tahu macam-macam kitab tafsir. Kan? Baru ni saya pergi ada kedai buku agama lah kat Sungai Petani. Sekarang ulama Indonesia dah terjemah dah tafsir At-Tabari. Ini di antara yang hebat. 24 jilid. Kan? Saya pun pegang-pegang. Tanya berapa adik? Murah ya Ustaz? Berapa? 2,400. Kalau tak murah. Saya pun letak semula tangguh dengan tasbih kafarah. Ingat di mana rata nak beli 2,400 tak payah dekat ni. Kan? Bila ada rezeki saya nak beli. Saya dah order tafsir Jalalain. Ini di antara. Rumah saya banyak tafsir. Ulama Indonesia ni kita salut lah. Mereka ada usaha menterjemah tuan. Kita tak berkemampuan untuk memahami bahasa Arab. Betul tak? Sekarang budak tu macam 15 dalam satu tu. Itu di antara yang baik. Dia ambil kitab-kitab tafsir secara ringkas, dia muatkan dalam 15 dalam satu. Kita jangan sayang sangatlah duit. Baik. Jadi itu dia siasat. Siasat ialah iqamatud din wa siyasatud dunyawi. Tanggungjawab khalifah ialah menegakkan agama. Agama ni undang-undang dan peraturan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Dan siasat mentadbir dunia dengan agama. Jadi ketika mana Nabi Daud alaihi salam belum apa-apa lagi, dia telah menyatakan kepada yang didakwa, awak ni zalim. Allah tegur Daud ayat 26 surah 38 Sad. Tuan-tuan dan puan-puan, rujuk tengok Quran. Setahun lagi kalau tuan-tuan dan puan-puan ikut kuliah saya, lama-lama mahir Quran, insya-Allah. Sebab saya sebut surah 38 ayat 26, mudah lama-lama itu ingat. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Itu dalil dia. Daud ditegur oleh Allah Subhanahu sebagai seorang khalifah. Apa tanggungjawab khalifah? Sini sebut, mengatur kehidupan manusia di bumi dengan syariat Allah. Itu tanggungjawab khalifah. Dalam ayat ni, ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Sesungguhnya aku jadikan engkau ni khalifah di atas muka bumi. Ingat kata Allah, fahkum bainan nas bil haqq. Maka hendaklah kamu menghukum manusia dengan benar. Benar ni apa dia? Ulama bahas adil. Benar sini adil. Yang paling adil undang-undang Allah. Undang-undang manusia penghukum. Sampai kiamat tak adil. Ni dia orang dah approve dah dalam parlimen 3 Oktober yang lalu, PCA, Prevention of Criminal Act, Akta Pencegahan Jenayah. Sebab tu politik ni kena reti. Sebab tu kita wajib kena lawan mana-mana undang-undang yang menzalimi rakyat. Dan tuan faham PCA ni apa benda? Walaupun saya bukan lawyer, tapi saya banyak baca, jangan main-main saya. Kan? Walaupun ISA EO Emergency Ordinance telah di-repeal, dimaksudkan, diganti dengan PCA. PCA ni campuran EO dengan ISA tu lah. ISA campur EO, equivalent kepada tadi lah PCA. Sekali ini dah diluluskan dalam parlimen. Yang saya sedih, saya baca The Sun, dia orang buat block vote. Block vote ni maknanya ada 2 golongan mengundi,
untuk mempertahankan sesuatu. Sebahagian nak menentang, sebahagian nak menyokong. Itu dia panggil block vote. Yang saya faham lah. Kalau tak betul, kau boleh pun betul. Yang saya sedih ni, parti pembangkang sepatutnya ada 89 orang dalam parlimen. Bila buat block vote hanya 66 yang mengundi. Mana 23 tak ada. Ni pemangku air kan. Faham tak saya? Parti pemerintah 133 yang mengundi 115, 18 orang tak ada. Memang betul lah. Kita jangan rasa kita kerana kita 89, dia 133, mesti dia menang. Who knows, siapa tahu. Mungkin nanti dia cirit-birit dan dia tak datang. Kita datang lah bagi penuh. Dah 66 orang. Ini satu yang cukup. Cukup tak sepatutnya berlaku. Jadi dalam block vote tu kita kalah. 3 Oktober PCA telah diluluskan, Prevention of Criminal Act. Kali ini tuan-tuan, yang berkuasa bukan menteri dan menteri, polis. Bila polis menganggap seseorang ini berbahaya kepada ketenteraman negara, dia hanya bawa pergi ke hakim keluar warrant tangkap 2 bulan hingga ke 2 tahun penjara. Tidak perlu dibicara, tidak perlu didakwa. Adil yang itu tuan. Dia nak tanya adil. Siapa yang sokong adil kat tengah? Ni Quran ajar ni, Quran ajar. Kalau Quran ajar kita tolak, beriman ke kita? Lepas tu dah 2 tahun, 2 bulan ke 2 tahun. Dia boleh lanjutkan lagi 2 tahun. Jadi kalau 4 tahun jadi ijazah. Sambung lagi 2 tahun, master. Sambung lagi 2 tahun, PhD. Ni apa guna nak perak? Saya sebut dalam khutbah Jumaat. Orang nak marah. Sebab ini bertentangan dengan ajaran Islam. Tuan-tuan tahu dah. Kalau siapa boleh ambil 1, 2, 3, 1, 2, 3 cari dah. Saya nak bukti ada dan tafsir. 1, 2, 3 tolong sekali lagi. 1, 2, 3. Dalam ni terbukti ada ada pemerintahan kan? Islam aja soal pemerintahan. Wah saya tuan, minta maaf yang pagi ni pahala dapat banyak. Yang tak bangun semua tak dapat pahala. Saya nak bukti tuan-tuan dengar, bukan saya cakap kosong. Dalam Islam Allah telah menggariskan semua ada. Tuan-tuan tahu dah panduan asas perundangan Islam. Bagi saya cari dulu. Tapi PM yang terbarunya yang saya baca dalam The Star, PM mengarahkan Menteri Dalam Negeri supaya mengadakan dialog dengan NGO dan Bar Council tentang PCA. Saya nak bukti oleh tuan-tuan dan puan, walaupun saya cakap benar ni ada nak tafsir. Tengok macam tadi, Daud telah telah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daud telah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ada satu yang Dr. Hamka sebut, dalil ini, ayat Al-Quran ini, dia ada. Dia bukan nak mentor, tuan-tuan ada. Nanti dia baca Al-Quran. Kita habis kata Daud. Daud ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Daud, aku jadikan kamu khalifah. Tanggungjawab khalifah, muka surat 16 kan ni. Mentadbir kehidupan manusia di bumi berdasarkan wahyi dan syariat Allah. Dan hendaklah fahkum bainan nas bil haqq. Dan hendaklah kamu menghukum manusia dengan benar. Benar ni adil.
Yang paling adil undang-undang Islam. Undang-undang ciptaan manusia sampai kiamat tak adil. Kenapa? Fayudillaka an sabilillah. Nescaya kamu akan tersesat dari jalan Allah. Kalau kamu ikut hawa nafsu kamu, kamu buat undang-undang kamu sendiri, kamu sesat. Dengar pula asas-asas perundangan Islam. Perundangan Islam bermula dengan ayat 111 Al-Baqarah yang ada di tangan saya ni. Ini yang diterima pakai oleh Mak Saleh, tuan-tuan. English Common Law. Di mana English Common Law states that one is innocent until proven guilty. Ni ayat ni yang saya nak baca ni. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini ajaran kita. Saya katakanlah sekiranya benar apa yang kamu dakwa, bawalah keterangan kamu. Bring your proof if you are truthful. Dalam bahasa Jerman. Dengar tafsiran ayat 111. Tunjukkan alasanmu. Bring your proof. Ni Dr. Hamka buat. Tunjukkan alasanmu. Kemudian dia kata inilah satu pokok yang ditegakkan oleh ajaran Islam di dalam menjunjung tinggi agama. Satu dakwaan yang tidak ada alasan tidaklah dapat diterima. Ini asas perundangan Islam. Pendakwa kena bawa evidence. Hadis menyokong ayat ni, al-bayyinah 'alal mudda'i. Hadis riwayat Al-Baihaqi ni dalam kitab Matan Arba'in karangan Imam Nawawi. Al-bayyinah 'alal mudda'i makna pendakwa dia kena bawa bukti. Bayyinah keterangan. Tengok Dr. Hamka kata, tunjukkan alasanmu. Inilah satu pokok yang ditegakkan oleh ajaran Islam di dalam menjunjung tinggi agama. Maksudnya inilah asas perundangan Islam bermula dengan sini. Yang mendakwa bawa bukti. Yang didakwa wal yaminu ala ma'ankara. Itu hadis riwayat Al-Baihaqi tadi. Dia perlu bersumpah ataupun diberi peluang untuk membela diri. Jadi kembali cerita Daud tadi. Tak apa letak kat sini, tak apa cari kat sini orang. Nanti suruh cari yang lain pula kena bangun pula. Cerita Daud tadi kita dengar sini cerita Daud. Di mana Daud ditegur tadi apa dia Tuhan nak beritahu. Surah apa? Sad. Surah 38 bermula ayat 24 hingga 26. Yang saya baca ayat 26. Daud ditegur. Tafsiran nak dengar. Nabi Daud alaihissalam segera memohon ampun kepada Allah Ta'ala kerana ia telah terlanjur mengatakan orang yang kena tuduh itu berlaku zalim sebelum mendengar keterangannya. Tak boleh. Dan dengar dulu. Tengok dia kata, padahal sewajibnya sebagai seorang qadhi, ada qadhi lagi? Tak ada. Atau seorang hakim, ada hakim. Janganlah ia segera terpengaruh. Ini tafsiran. Atau terburu-buru menjatuhkan hukum sebelum ia memberi peluang pada orang yang kena tuduh, memberi hujah-hujah untuk membela dirinya. Inilah keadilan Islam. PCA adil. Saya ingat mungkin yang nak kenal dulu saya Ustaz Nazmi Karim kan? Banyak sangat politik ni bahaya pada negara. Saya tak timbang saya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Saya cakap ada fakta. PCA memang menyalahi ajaran Islam. ISA pun nama menyalahi ajaran Islam. Islam pendakwa raya kena bawa bukti. Yang didakwa hendaklah diberi peluang untuk membela diri. Inilah keadilan. Betul tak? Ini bila dengar sikit politik tak mahu politik, tak boleh politik. Esok awak kena tangkap padam kau. Bila kena tangkap esok saya orang macam ni. Saya tuan-tuan. Dia cakap orang politik. Tolong bela saya, I'm innocent. Allah bapa kan. Orang suruh sokong dengan Islam tak mau. Kan? Ni cerita begitu Pak Syed. Boleh Pak Syed?
Lepas ni kita pergi makan. Pak Syed dah belanja, bukan saya. Tok guru jangan nak belanja anak murid lah. Boleh kan? Jangan duduk balik tiang bunyi kan? Saya memang politik kuat. Nak buat macam mana? Saya minat politik Islam. Jadi faham lah apa makna siasah. Siasah ialah iqamatud din wasiyasatud dunyawi. Politik Islam pengertiannya menegakkan agama dan mencapai dunia dengan agama. Baik. Matlamat politik Islam. Ini seorang ulama besar di Yaman. Dalam satu lecture dia sebut dengan baik-baik. Tadi apa nama penelitian politik. Sekarang matlamat politik Islam. Dengar baik-baik. Takkanlah kita lebih pandai pada ulama tu, tuan-tuan. Dia bagi dalil Quran tu, masya-Allah. Kan? Kata beliau, tawsi'u dairatil khair wa tadyiqu dairatil syarr. Ini matlamat politik Islam. Apa dia dalam bahasa Melayu? Meluaskan daerah kebaikan dan menyempitkan daerah kejahatan. Bila kita perintah, kita takbir sebuah negara cara Islam, kebaikan akan meluas, keburukan akan menjadi kurang. Dalil Quran, Syekh bagi dua dalil Quran dulu. Takkan kita lebih pandai. Dia lecturer Universiti Iman, universiti terkenal di Yaman tu. Hari ni kami hantar 4 orang belajar kami di Yaman. Pagi ni pukul 8. Saya tak sempat pergi sebab check in awal sangat. Pukul 8 tak sempat. Sepatut 5 seorang tu jatuh motosikal dah. Jadi tanggung tasbih kafarah kan. Dah tahu nak pergi Yaman naik motor lagi. Dia yang jatuh ni tak pelajar sekali. Baik. Di antara ayat yang diberikan oleh Syekh ialah Al-Hajj ayat 41. Tuan-tuan dengar ayat. Terjemahan dia cukup clear cut. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salat wa atawuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Al-Hajj ayat 41 surah ke-20. Orang-orang yang sekiranya kami beri kuasa memerintah di muka bumi. Ini politik ke? Nak kata tak ada politik macam mana? Yang tadi Nabi Daud, raja dan hakim. Raja ni apa dia? Pemerintah. Ini ayat ni pula. Orang-orang yang sekiranya kami beri kuasa memerintah di muka bumi, dengan kuasa yang mereka miliki, tengok tuan-tuan, kebaikan akan meluas, kejahatan akan berkurangan. Inilah matlamat politik Islam ni ayat dia. Yang pertama, aqamus salat, pemimpin wajib dari kalangan orang yang solat. Ingatlah tuan-tuan, ke depan ni lagi akan datang, kita nak tak calon, pastikan orang solat. Macam saya, layaklah jadi calon. Boleh jadi imam lah tu, boleh ceramah lah. Hak tak solat jangan tak boleh calon. Buang masa ya. Tak ada keberkatan. Minta maaf. Bukan kata siapa-siapa. Ini ajaran Quran. Bukan semesti semua ustaz jadi calon dah. Maksudnya orang yang solat, orang yang ada hubungan dengan Allah. Kenapa tuan-tuan bainal abdi wal kufri tarkus solat? Orang tak solat di kufur. Bila kufur di sisi Allah, hidup dia barakah lah. Tak ada keberkatan. Itu pun ulama bahas. Kalau sekadar solat fardu pun tak cukup, kena ada solat-solat sunat. Saya baru ni ada satu masalah di sekolah. Alhamdulillah, berkat solat hajat buat malam hari, dah alhamdulillah, moga-moga beres. Saya bila ada masalah solat hajat, memang setiap malam saya solat hajat pun. Pagi ni saya bangun pukul 4 pagi nak datang usia alam ni. Bilik mandi satu, orang rumah pun nak ikut. Bukan dia tak percaya sama saya, dia kurang yakin. Dia masalah. Asyik nak ikut.
lah. Kalau saya seorang-seorang senang 4.30 ke 5 blok kan? Tempat solat hajat. Baru ni adalah sedikit kami sedang membina sekolah rendah Islam. Yang sebelum ni menengah tuan-tuan, ni sekolah rendah. Dah dalam pembinaan tapi ada sikit problem dengan kontraktor ni. Ni kontraktor lain, yang sebelum ni memang cukup A lah. Saya bukan tak nak bagi benda tu kat dia sebab dia terlalu jauh dia nak datang. Untung tak banyak. Atas recommendation orang kita ambil lah kontraktor ni, dia buat hal lah. Saya tak suka orang buat hal. Saya ni tak suka hengki-pengki dalam kehidupan. Kita mesti kena betul, kena lurus, kena jujur. Dan hidup tak ada keberkatan. Saya bukan ada kepentingan apa. Dan alhamdulillah berkat solat hajat. Kena ada solat-solat sunat. Jadi macam tu. Pemimpin mesti wajib dari kalangan orang yang solat. Ni kita tengok, minta maaf lah, tengok qualification ayam dah. Kalau dia qualified ada solat, itu cantik kan? Jangan ada pandang tengok qualification. Bila hubungan dengan Allah tak ada, manusia tu tak baik, tuan-tuan. Percaya tak? Yang kedua, aqamus salat. Setelah dia berkuasa mendirikan solat, dia sebagai pemimpin mengarah rakyat juga mendirikan solat. Inilah pemimpin yang baik. Sebab itu dalam negara Islam, rakyat yang tidak solat boleh dijatuhkan hukuman ta'zir. Ta'zir ni dia guna budi bicara hakim. Selain pada hudud qisas, dia ada ta'zir. Mungkin hakim boleh menjatuhkan hukuman seminggu penjara. Kamu tak solat, kamu tak akan dibebaskan. Baik tak tuan-tuan? Ini politik Islam. Meluaskan daerah kebaikan. Kalau dulu rakyat ramai tak solat, kini semua solat. Baiklah. Wa atau zakat, mengeluarkan zakat. Selangor ni zakat hebat tu. Tahun lepas 450 juta. Kalau banding dengan 5 tahun sudah 220, sekarang 450. Dijangka tahun ni 500 juta, makna setengah bilion. Ni zakat ni semua kerajaan belum. Ini jangan bimbang. Wajib berzakat. Zakat menyuburkan harta. Yang ni yang baik Islam mampu. Wa amaru bil ma'ruf. Dengar ni. Kuasa politik di tangan orang Islam yang beriman. Dengan kuasa politik itu, dia menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf apa dia? Segala amalan yang dapat mendekatkan kita pada Allah. Ni yang kita nak. Tuan-tuan tengok ni tuan-tuan. Tengok. Sekarang masjid surau cukup imarah. Betul tak? Dulu sepi ya. Ada surau kena gari, tak pelik. Surau pun digari. Apa betul? Tu Pulau Pinang, Cina kereta sekarang alhamdulillah. Tak Syarilun nak masuk banyak masjid baru. Muslimat, khutbah Jumaat, kau kodik dengan baik. Baru dia orang adakal dulu hampa sekat sangat aku. Kan? Asal sekat lah, Islam tak akan tenggelamnya. Yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutima nurahu walau karihal kafirun. Tuhan dah jamin dah. Kamu buat lah, kamu hina lah, kamu propaganda lah tak ada Islam, memburuk-burukkan Islam. Islam tetap naik. Kita kena yakin dengan Quran. Saya yakin, lepas tu saya berani cakap. Yang tak berani cakap tu makna dia tak yakin lah. Takut ada SB. Tak payah pop oleh SB. Bapa SB ada, tak ada masalah. Tolong tunjuk di mana ucapan saya tak betul. Itu soalan pertama. Kan? Awak faham undang-undang tadi PCA, awak okey apa benda? Saya hurai berdasarkan paper, newspaper. Pandangan lawyer-lawyer. Yang mereka menyatakan ini zalim. Lebih zalim pada ISA dan EO. ISA tak? Ikut suka aku. Cerita dia begitu. Cuba kita kenal sekali, baru melompat. Dia pasal kenal orang, tak kisah. Yang ini tak betul. Dengan kuasa dia menyuruh kepada yang ma'ruf. Jangan ikut Yahudi Nasara. Yahudi memang macam tu.
Soal pemerintahan ikut cara kami. Soal agama, nikah kahwin mengikut agama kamu. Ni kita tertipu yang Nabi sebut ni. Sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kamu akan mengikuti mereka. Ada sejam buat. Jam. Ya, perjanjian kita sejam. Belum. 50 minit. 5 minit. Kalau lebih tu overtime. Ma'ruf, segala amalan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Tengok negeri tuan-tuan, Pulau Pinang, insya-Allah. Banyak dah masjid ditawan. Lagi yang saya relong ni masuk. Saya khutbah bulan lepas di sebuah masjid daerah. Bekas ketua pembangkang di Pulau Pinang. Dulu lantang cakap pasal Melayu, tentang Cina. Kebetulan dia ada dalam khutbah saya kat saya ni. Alamak, cantik. Tazkirah sebelum Jumaat tu saya slow je lah. Wah, tu tak sedap ustaz ni. Hampa tunggulah khutbah tak lagi. Tazkirah memang saya nak mangkap orang dulu. Cakap biasa aja. Khutbah kau kulit. Dia tak tidur, dia tak pernah dengar. Pandang muka saya. Ketua pembangkang. Kapir 3-4 kali saya sebut. Peduli tak ada. Tak betul tunjuk kat mana tak betul. Ada tafsir Arab Saudi tak ada? Arab Saudi tak ada. Ada. Pakcik tu cuba tunjuk sikit. Kita angkat sikit. Tu Arab Saudi lah. Buka muka surat 302. 302 ayat 125 At-Taubah. Saya baca, saya terjemah. Tuan perlu tengok dekat bawah apa footnote tu, nota kaki tu. Ada dia sebut penyakit batiniah ni di antaranya munafik, kafir dan ragu-ragu. Tak ada sampai RM1. Ada. Wa amal ladina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Saya baca ayat ni, ketua pembangkang. Pernah dengar? Dan adapun orang-orang yang hati mereka berpenyakit, lalu Allah tambahkan kekotoran kepada kekotoran yang telah sedia ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Itu dia. Sesiapa yang meragui Al-Quran, ile ponci, menerangkan ceracek. Itu jawaban kafir. Ragu Quran batal iman dan Islam. Dulu apa sekat sangat aku tak bagi. Tunggulah satu hari Masjid Shah Alam tak saya. InsyaAllah. Depan Sultan. Baru power kan. Tajuk mesti sedap, makanlah buah-buahan tempat. Aduh, apa punya khutbah. Tak ada kerja lain. Kita nak cakap berakidah. Iman wajib dipelihara. Tuan-tuan, kalau ada jilid pertama mustikah ni, pergi tengok hak kat ujung-ujung. Bab wajib memelihara iman dan Islam. Perkara-perkara yang boleh membatalkan iman dan Islam ni banyak, tuan-tuan. Melalui perkataan yang jaga sikit. Ini cerita dia. Jadi dengan puasa, wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Dia menyempitkan daerah kemungkaran ni. Dia mencegah segala bentuk kemungkaran. Tak ada puasa. Ini matlamat politik Islam. Walillahi aqibatul umur, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Baik. Jadi kita baca sikit lagi. Sejam. Tak suruh berhenti. Dia tak suka. Banyak orang-orang Islam kita lihat mereka mengerjakan sembahyang, puasa, haji dan sebagainya, tetapi mereka mengambil hak orang atau hak negara. Menginaya, zalim ni menginaya. Inna syarra ri'atil hutama fa iyyaka an takuna minhum. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi melarang sekerah-kerahnya, sesungguhnya sejahat-jahat pemimpin ialah pemimpin yang melakukan kekejaman terhadap rakyatnya. Maka janganlah kamu menyokong mereka dan janganlah kamu terlibat dengan mereka. Itu maksudnya.
Jangan kamu tergolong dari kalangan mereka. Jadi jangan menyokong. Ni Nabi larang ni. Dalam ni apa dah? Nah, muka surat 536. Muka surat 536 insya-Allah. Tak boleh sokong kezaliman. Yang ini janganlah kamu wahai orang Islam bersahabat, bekerjasama, bersepahat, menyetujui perbuatan orang-orang yang melakukan kezaliman dalam segala bentuknya. Lebih-lebih lagi orang-orang jadi musuh Islam dan umat Islam. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Kalau jauhi muka surat 431. Ni Rumi 536. Surah ke-11 ayat 113. Hud. Kata tak betul macam mana? Sebab tu khutbah ni tuan-tuan kena go all out. Tak boleh nak suruh-suruh. Betul tak saya? Asyik nganggur lah nak kenal saya. Cukup tu bagi ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan sambung bulan hadapan hadis berangkat Nabi Muhammad ni. InsyaAllah saya akan burai di antara cara hidup Yahudi Nasara yang diamalkan oleh umat Islam yang akhirnya sesat dari jalan yang lurus. Ribuan kemaafan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah alladzi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, satu pengumuman. Tadi saya sebut sekolah rendah Islam. Projek tu 350,000, baru dapat 20,000. Jadi kalau tuan-tuan yang mungkin ada sanak saudara, keluarga yang nak bagi zakat atau nak dapat pelepasan cukai, bolehlah hubungi saya. Kalau pagi ini pun ada yang nak berderma, saya alu-alukan. Kalau dapat 300,000 pagi ini pun alhamdulillah lah. Jangan 300,000 rupiah sudah kan. InsyaAllah. Sebab kami melihat, minta maaf lah, pelajar-pelajar, anak-anak kita, anak bangsa kita yang belajar sekolah rendah ni tuan-tuan, bila datang untuk interview untuk sekolah menengah kami, rukun Islam, rukun iman pun tak tahu. Tak sedih. Saya tengok ni, Masya Allah, tak boleh nak jawab. Tuan-tuan tak bimbang anak cucu kita tak faham Islam. Saya ada cucu lelaki boleh dapat seorang, umur 2 bulan. 2 bulan dah boleh panggil Datuk. Saya lah ajar dia panggil, dia tak panggil dia lah. Dia berfikir apa lah nak jadi masa depan. Itu yang kami cuba mengorak langkah buka sekolah rendah. Tulisan Jawi tak tahu, baca Quran tak bukan, tak imbang. Sahabat Nabi nyatakan 4 sahabat Nabi yang terkenal, tak tahu. Yang dia orang kenal tu Abdul Rahman, tu Razak, buat apa? Tak payah. Yang tu bukan ahli syurga apa tu. Kita pun belum tentu ahli syurga. Ahli syurga tak kenal macam mana tuan-tuan. Itu yang kami dah buat silibus kami. InsyaAllah tolong doa ya. Jangan tolong doa hulu-hulu lah sama. Kan? Moga-moga projek ni berjalan lancar. Macam saya kata tadi, ada sedikit hiccup hari tu. Saya dah solat hajat Allah. Alhamdulillah, nampak hiccup ni mungkin boleh diatasi lah. Bukan kata kami tak bayar tuan-tuan. Jadi ada sedikit macam hengki-pengki. Saya tak suka benda tu. Sebab saya ni orang lurus. Buat kerja dengan saya mesti kena betul. Tak betul memang saya tak boleh terima. Tu saya belum sebut lagi kat dia. Ada terasa-rasa dia nak let go, nak biar orang lain buat. Sebelum ni memang bagus kontraktor, tak ada masalah. Kami pun tak putus bayarannya, dia pun tak kisah. Dia advance duit dia dulu. Datang orang baru dia bilang kamu. Ni kadang-kadang Allah nak uji lah. Tapi yang saya pelik, ni sekolah agama kan? Sekolah agama janganlah bagi susah kan? Kami nak dapat duit pun susah ni kan? Jadi jangan ngangguk saja, bentang je lah. Terima kasih. Siapa nak